أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih pada Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Haji Rafi, Timbalan Pengerusi Surau, Encik Hanafi, Setiausaha Surau, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sihat walafiat. Malam ni kita masuk tanggal 27 hari bulan Safar 1443 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala amal soleh yang kita kerjakan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita juga terus berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar wabak COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku, yakni Allah Ta'ala, menjadikan manusia dan jin melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini adalah lambang kehambaan kepada Al-Khaliq, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tunduk dan patuh kepada segala perintahnya. Kita tinggalkan segala larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang lebih tinggi daripada itu, segala yang sunnat juga kita akan lakukan insya-Allah. Sebab itu di dalam beberapa hadis yang menyebut tentang fadilat berkaitan dengan ibadah yang difardukan oleh Allah Ta'ala itu, bersama dengannya ada kelebihan kalau sekiranya kita melakukan juga perkara-perkara sunnat. Sebagai contoh, siapa yang berwuduk daripada rumah kemudian bertolak ke rumah Allah untuk melaksanakan kewajipan solat,
maka setiap langkahnya akan menghapuskan dosa, dan setiap langkahnya juga yang sebelah lagi satu akan menaikkan satu darjat. Man tatahhara fi baitih thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khutuwatuh ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Siapa yang bersuci, siapa yang mengambil wuduk daripada rumah, kemudian bertolak ke mana-mana rumah daripada rumah Allah untuk melaksanakan kewajipan yang Allah telah fardukan, sebagai contoh solat fardu maghrib, solat isyak, maka langkahnya yang sebelah akan menghapuskan dosa, kesilapan, dan yang sebelah lagi akan mengangkat satu darjat. Ini contoh. Pada masa yang sama, kita berhadapan sekarang dengan wabak COVID-19 yang pedoman daripada Al-Quran, juga pedoman daripada hadis Nabi SAW yang menyuruh kita supaya menjauhkan diri daripada sebarang penyakit. Antaranya jangan bercampur di antara orang yang sihat, musih, dan juga orang yang sakit, al-marid. Begitu juga dalam satu hadis Bani Thaqif, hadis yang sahih, seorang lelaki yang bersama dengan qafilah dan juga kumpulan daripada qabilahnya Bani Thaqif yang ingin berbai'ah dengan Nabi SAW. Nabi dapat berita, dapat wahyu bahawa seorang pemuda daripada Bani Thaqif itu ada penyakit majzum. Majzum ini penyakit kulit yang boleh berjangkit, yang kita aminkan doa imam, kita aminkan doa dalam kunut nazilah, kita aminkan doa yang kita maknanya sama-sama minta daripada Allah Ta'ala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Al-judham yang ketiga itu al-baras, sopak. Begitu juga al-junun, iaitu penyakit gila. Al-judham ini majzum yang disebutkan tadi. Apa tindakan Nabi SAW? Dengan segera Nabi telah menghantar seorang sahabat Nabi pergi bertemu dengan kafilah itu dan bercakap dengan lelaki yang Nabi maksudkan sebelum kafilah itu sampai kepada Nabi SAW. Lalu sahabat Nabi berkata kepadanya, inna qad bay'naka farji', kami telah terima bai'ah kamu, maka baliklah, pulang. Dah diterima dah. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi tidak bersalam dengan lelaki ini. Bahkan sebelum sampai bertemu dengan Nabi, Nabi bagi tahu, kami telah terima bai'ah kamu, dan Nabi suruh balik. Ini menunjukkan bahawa agama Islam itu agama yang cukup menjaga hal ehwal kesihatan. Pada masa yang sama, kita ingin melaksanakan dan menunaikan kewajipan. Di antara dua perkara ini perlu untuk diharmonikan supaya kita dapat melaksanakan satu ibadah, kewajipan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Pada masa yang sama, kita tidak terdedah dan mendedahkan diri kita kepada jangkitan penyakit dan juga wabak penyakit. Sebab itu beberapa perkara kita bincang
dari sudut sandarannya dan juga pendalilannya. Apakah yang boleh kita faham daripada dalil-dalil itu dalam suasana biasa bagaimana, dalam suasana wabak bagaimana, dan kita mencadangkan pelaksanaan yang mungkin kita tidak pernah lakukan sebelum ini, tetapi sekarang kita lakukan. Antaranya yang terakhir yang berkaitan dengan ibadah, iaitulah memandikan jenazah COVID-19 orang Islam. Sebelum ini kita putuskan daripada tahun lepas 2020 ketika COVID-19 melanda, maka kita ambil iaitu qiyas kepada satu wabak, iaitu penyakit Ebola. Pada waktu itu virus Ebola. Kalau tuan-tuan perasan, pada waktu itu kita putuskan memang kena dimandikan, kemudian kena dikapankan, kemudian kena disolatkan, kemudian ke bumi. Itu asas jenazah seorang Muslim. Tetapi bagaimana dengan jenazah yang ada penyakit, yang ada virus yang boleh menyebabkan jangkitan? Dia telah meninggal dunia, tetapi adakah dengan sebab kita menguruskan jenazah itu akan menyebabkan pula orang lain terjangkit dan mungkin akan meninggal dunia? Akhirnya kita buat keputusan, hendaklah ditayamumkan, gugur kewajipan memandikan, diganti dengan tayamum di luar beg plastik itu. Sebab maklumat daripada Kementerian Kesihatan, ia cukup bahaya dan menyebabkan jangkitan. Menjaga orang yang masih hidup lebih utama berbanding dengan menjaga kesihatan orang yang telah meninggal dunia. Tak bincang sihat lagi dah orang meninggal dunia ni tuan-tuan sekalian. Yang sihat kita nak jaganya. Tengok fatwa-fatwa seluruh dunia, kita tengok fatwa di negara Arab dan seumpamanya jadi asas. Tetapi pada awal tahun ini, apabila kita teliti semula, minta ditengok balik ada ataupun tidak betul-betul pandangan tayamum di atas beg plastik ataupun di atas kain kapan. Sebab kita tak nak menyentuh antara kulit dengan kulit. Itu dia punya perbincangannya. Akhirnya kita dapati jenazah orang yang meninggal dunia yang mungkin menyebabkan jangkitan, jenazah orang Islam yang meninggal dunia terbakar, kalau dijiros maka dia akan luluh semua dagingnya dan seumpamanya. Ini semua kita tengok dalam kitab-kitab fiqh dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tidak berjumpa yang terbaru, kita tidak berjumpa pandangan yang menyebut tayamum ataupun mandi di atas kain kapan. Tak berjumpa. Kalau mandi di atas kain kapan ataupun beg plastik, itu bukan mandi jenazah, itu memandikan dan membasuh kain kapannya. Tayamum juga tidak berlaku di atas. Akhirnya kita putuskan, sekiranya jangkitan tidak berlaku, wajib mandi. Sekiranya jangkitan berlaku tetapi risikonya sedikit, maka tayamum saja. Sama ada tayamum dengan tangan mereka yang menguruskan jenazah, ataupun kain perca yang ditekapkan dengan tanah kemudian ditekapkan di muka jenazah. Ini juga disebut dalam kitab fiqh. Sekiranya risiko jangkitan masih lagi tinggi, sebab dia akan berlaku jangkitan, ada kiraan dia bagi stage 1 sehingga 3 ada tempoh jangkitan walaupun telah meninggal dunia. Kalau stage 4 dan 5 ini lebih panjang, takkan jenazah nak dibiarkan, kita kena uruskan. Yang terakhir kita dapat maklumat di Hospital Kelang, satu hari yang paling tinggi hari itu 36 jenazah. 36. Jadi tuan-tuan bayangkan, kita kena urus satu hari yang sama, selesaikan. Kalau kita simpan, tangguh esok ada angka lain,
ada 36 yang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berhadapan dengan masa yang sangat kritikal. Waris juga minta kita uruskan dengan segera. Tambahan pula, ini tambahan tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya ada orang yang menguruskan jenazah, bayaran paling tinggi yang dikenakan adalah tayamum atas kain jenazah. Sebab yang lain tak ada masalah, risiko kurang. Dia kata tayamum ni lah yang menyebabkan harga 750, dia kata. Jadi kita tak kisah dengan harga tu. Mula ketika hukum kita putuskan, tak ada kaitan dengan harga tu. Bukan kerana harga kita buat keputusan, tetapi kita tengok kepada apa yang disebut oleh para ulama dalam situasi yang paling kritikal, bagaimana akhirnya gugur kewajipan mandi, gugur kewajipan ganti kepada mandi, iaitu tayamum, maka terus saja dikapankan ataupun dibungkus dan disolatkan, seterusnya dikebumikan. Itu contoh ketika wabak. Maka ibadah, tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin pelaksanaannya ada sedikit perubahan daripada yang biasa. Begitu juga dalam ibadah solat yang kita kerjakan. Ada beberapa perkara yang mungkin kita kongsikan, tetapi saya tak akan ambil semua pada malam ini. Saya akan bincang yang agak detail, salah satu daripadanya sahaja. Yang lain adalah berkaitan dengan jumlah orang yang solat Jumaat. Ada ketikanya dibenarkan 6 orang, ada ketikanya dibenarkan kurang daripada 40. Pada waktu ini kita fatwakan mengambil pandangan daripada taklid mazhab lain. Tetapi tuan-tuan sekalian, bila sudah difatwakan, maka ia sudah tidak dipanggil lagi pandangan mazhab lain. Itu adalah keputusannya. Sekarang pula, bila sudah mendapat kebenaran, masjid, surau kebenaran Jumaat dibenarkan di masjid negeri sampai 1000 orang. Di kebanyakan masjid 500, 400, ada yang 350. Jadi rupa-rupanya ada qadi satu daerah, pegawai tadbir agama, tanya Jabatan Mufti, kalau kurang 40 okey tak? Hukum. Kita tak kata sebab apa kita tak tanya pula, tak ada announcement ke, tak ada grup WhatsApp ke, itu kita tak tanya tuan-tuan sekalian. Dia tanya soalannya clear, kalau kurang 40 sekarang dengan kebenaran yang telah kita berikan, bagaimana? Kita jelaskan, oleh kerana sekarang diberikan kebenaran solat Jumaat, angkanya adalah jauh lebih banyak daripada 40. Dan di dalam mazhab Asy-Syafi'i, qaul yang mu'tamad, tidak sah solat Jumaat melainkan sekurang-kurangnya 40 orang termasuk dengan imam. Maka kita katakan bahawa mana-mana masjid ataupun surau kebenaran Jumaat yang melaksanakan solat Jumaat kurang daripada 40 orang, maka tidak sah Jumaatnya. Dibuat tak sah dan hendaklah diganti dengan solat zuhur. Sebab sekarang ni kebenarannya adalah lebih banyak daripada itu. Jadi ini contoh juga hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah ketika musim wabak. Azannya, begitu juga dengan penjarakan. Dan saya nak berbincang dan berdiskusi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkaitan dengan kita menjarakkan secara fizikal kita. Kita tidak lagi rapatkan soft sebagaimana biasa sebelum ini. Ada yang 1.5 meter, ada yang 1 meter, ada yang mungkin kurang daripada itu, tetapi tidak ada yang buat rapat sebagaimana sebelum ini. Sehingga banyak pertanyaan dan mereka ingin penjelasan bagaimana yang sebelum ini sentiasa imam bagi tahu rapatkan soft. Sesungguhnya rapatkan soft itu adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Bila tak sempurna, kita tak laksanakan rapat-rapat, itu bagaimana hukumnya? Baik, berkaitan dengan soft, saya ingin mulakan dengan berkongsi dengan tuan-tuan sekalian beberapa hadis yang berkaitan dengan
rapatkan saf ataupun luruskan saf. Dua tu berbeza antara lurus dan rapat. Lurus maksudnya adalah satu garisan yang sama, kemudian rapat maksudnya adalah berhampiran bahu ataupun rapat dan juga kakinya. Itu dipanggil rapatkan saf. Antara hadis yang boleh kita rujuk, yang pertama hadis di dalam Sahih Al-Bukhari daripada Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Luruskan saf kalian, kerana meluruskan saf termasuk sebahagian daripada kesempurnaan, ataupun kat sini tak ada perkataan sempurna. Hadis ini menyebut sebahagian daripada perlaksanaan solat berjamaah. Satu, mungkin kita rasa macam tidak dapat melaksanakan apa yang disuruh di dalam hadis, rapat kemudian lurus. Jadi bagaimana sebenarnya hukum asal berkaitan dengan merapatkan saf? Ulama berselisih pendapat tentang hukum menyempurnakan saf, merapatkan saf itu kepada 3 pendapat. Kalau kita boleh kelompokkan, kita akan dapat bahawa 3 pandangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, sunnat muakkadah. Yang ini merupakan pandangan majoriti para ulama, iaitu pendapat yang muktamad daripada keempat-empat mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab kita, dan yang keempat adalah mazhab Hambali ataupun Hanabilah, pendapat muktamad. Bila disebut sunnatun muakkadatun, dia membawa kepada maksud sangat-sangat dituntut, tetapi tidak sampai kepada level wajib. Jadi maknanya, kalau buat dapat pahala, kalau tidak dibuat tidak berdosa. Tidak berdosa. Itu dipanggil sunnat. Dia berbeza dengan wajib. Wajib itu ma yuthabu ala fi'li, ma yuthabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, guru kepada Imam Ghazali, di dalam kitabnya Al-Waraqat. Wajib itu maksudnya ialah kalau dibuat dapat pahala, kalau ditinggal yu'aqab, akan dapat dosa dan akan dapat siksa. Tetapi perkara sunat, dia bukan wajib. Jadi ini pengkelasan dari segi hukum taklifi. Kita bukan nak bermudah-mudah pada perkara sunat, tuan-tuan dan puan sekalian. Buat selagi termampu kita laksanakan, selagi termampu kita laksanakan. Ada orang tanya ketika korban, bila kita bicarakan dalam mazhab Syafi'i, ada beberapa perkara yang menjadi sunat. Tukang sembelih menghadap kiblat, binatang dibaringkan di atas lambung sebelah kiri, maknanya sedang eloklah binatang tu pun menghadap kiblat, tukang sembelih menghadap kiblat, senang dia akan sembelih. Kemudian sebut bismillah. Kalau kita tinggalkan dengan sebab tidak mencuba, tak usahakan meringan-ringankan sunnah, yang ini tuan-tuan sekalian elakkan. Sebab kalau boleh kita nak buat, kalau boleh kita nak laksanakan. Tapi kalau sekiranya ada orang yang tidak buat, boleh ataupun tidak kita marah dia? Tak boleh. Puasa sunat esok hari Isnin, puasa sunat Khamis, kita suruh orang buat, boleh. Tetapi kalau orang tak buat, isteri kita tak buat sebagai contoh, anak kita tak buat, kita pun banyak kali tak buat juga sebenarnya, boleh tak orang marah kita sebab tak buat puasa sunat? Tidak boleh, sebab dia bukan perkara wajib. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya wajib. Ini berat. Pendapat kedua kata merapatkan saf, menyempurnakan saf itu hukumnya wajib,
tetapi tidak membatalkan solat sekiranya saf tidak diluruskan atau tidak disempurnakan. Wajib, tetapi kalau tidak lurus dan tidak sempurna saf ketika solat, maka ia tidak batal. Tuan-tuan sekalian, dia berbeza dengan ada satu perbahasan. Kalau sekiranya kita terbatal jemaahnya terbatal, kita berjemaah iqtida, kita ikut imam solat maghrib, solat isyak. Kalau terbatal berjemaahnya itu dalam mazhab Syafi'i, maka terbatallah solatnya. Ini berat. Tak boleh kita kata kalau terbatal jemaah, tak apalah, saya tak dapat pahala 27, tetapi solat saya sah. Tidak, dalam mazhab Syafi'i, batal jemaahnya, batal juga solatnya. Berbeza. Tapi yang ni wajib, tetapi tidak membatalkan solatnya kalau tidak diluruskan. Pandangan siapa? Pandangan sebahagian ulama', kemudian ulama'-ulama' mutaakhirin daripada mazhab Hambali. Ini mazhab Hambali. Pendapat yang ketiga, hukumnya wajib, malah batal solat jika tidak disempurnakan atau diluruskan. Ini adalah mazhab Az-Zahiri. Kita biasa dengan 4 mazhab, tetapi dalam fiqh ada satu lagi mazhab dipanggil mazhab Zahiri, dipelopori oleh Daud Al-Zahiri. Antara pengikut tegarnya adalah, iaitu yang buat ataupun yang tulis kitab Al-Muhalla, Ibnu Hazmin Al-Zahiri. Jadi ni tak ada kat Malaysia lah, jarang ada kat Malaysia. Cumanya mazhab ini ada di dalam sejarah Islam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok beberapa hadis yang mungkin boleh kita kaitkan dengan perbahasan ini. Antaranya adalah di dalam hadis riwayat An-Nasa'i daripada Al-Hasan, anna Aba Bakrah haddathahu annahu dakhala al-masjida wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam raki'un faraka'a duna as-saffi faqala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsan wala ta'ud. Al-Hasan meriwayatkan bahawa Abu Bakrah menceritakan kepadanya, sesungguhnya beliau masuk ke dalam masjid, sedangkan Nabi SAW sedang rukuk. Lalu beliau ikut rukuk sebelum sampai ke barisan saf yang sepatutnya. Apa maksudnya, tuan-tuan sekalian? Dia nak mengejar fadilat dapat rakaat bersama dengan Nabi SAW. Tapi kalau dia teruskan ke depan sampai di saf yang dia perlu masuk, tak dapat dah rukuk itu. Tuan-tuan sekalian, ini para sahabat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan fadilat, iaitu rakaat. Kalau kita nanti dululah, mungkin sebahagian kita mengambil, kita kata tidak penting, ada lagi rakaat kedua nanti sempat insya-Allah. Sedangkan kita kena usahakan. Sebab apa? Bagi mereka yang tidak sempat, maknanya baca Al-Fatihah sekalipun, yang dikira sebagai satu muafiq, tetapi yang ini adalah masbuk. Masbuk ni, dia masuk solat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di antara dia selesai menyebut Allahu Akbar dengan imam rukuk, masa itu tidak memungkinkan dia sempat habiskan bacaan Al-Fatihah. Itu dipanggil masbuk. Dia bukan kita terus kata siapa-siapa yang tak dapat takbiratul ihram dengan imam dikira masbuk. Tak. Kiraannya adalah dia sebut Allahu Akbar, mula daripada situ sehinggalah imam rukuk, sempat ataupun tidak sempat dia baca Al-Fatihah. Contoh, imam apabila baca ayat surah Al-Ikhlas, rakaat itu kita masuk nak angkat takbiratul ihram berjamaah, waktu itu imam sudah ayat yang terakhir daripada surah Al-Ikhlas.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita pun Allahu akbar. Tuan-tuan nak pecut berapa laju? Boleh tak sempat baca Fatihah untuk sama-sama rukuk dengan imam? Takkan boleh. Kalau boleh juga, mungkin Fatihah kita tidak cukup syarat dan juga kira makhrajnya semua tidak betul. Jadi ini dipanggil masbuk, sebab tak habis baca Fatihah. Orang yang masbuk, walaupun ada perbezaan pandangan di antara Al-Imam An-Nawawi dengan Al-Imam Ar-Rafi'i, hampir lebih kurang 10 perbezaan pendapat di antara kedua-duanya. Dua-duanya tokoh besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, tetapi mereka kata bahawa tidak wajib baca Al-Fatihah. Sempat rukuk, sebelum imam i'tidal, dia sempat rukuk, kemudian i'tidal, selepas itu bersama dengan imam, dapatlah rakaat itu walaupun tanpa membaca Al-Fatihah, kerana ditanggung oleh imam, gugur kewajipan. Tapi kalau imam kita masuk lambat, tapi imam baca surah Al-Baqarah satu muka sebagai contoh, yang ini confirm sempat, sebab nak dibandingkan dengan 7 ayat daripada surah Al-Fatihah, memang sempat. Walaupun dia masuk, imam dah habis bacaan Al-Fatihah, tapi dia masuk sempat baca Al-Fatihah sebelum imam rukuk, maka ini dipanggil muwafiq. Ini lebih detail lah, halus perbahasannya antara masbuk dan juga muwafiq. Apapun, sahabat Nabi ini nak dapatkan fadilat rakaat bersama dengan Nabi SAW, lalu belum sempat masuk saf, dunas saffi, belum sempat masuk saf, dia pun rukuk di tempat yang dia berdiri itu sebelum sampai saf untuk dapatkan rukuk bersama dengan Nabi. Kemudian Nabi pun bersabda selepas daripada solat, Nabi kata apa? Semoga Allah menambahkan semangatmu, namun begitu jangan kamu ulang lagi. Nabi tak kata batal. Nabi kata semoga ditambahkan semangat, kemudian Nabi kata jangan ulang. Seakan-akan walaupun tak batal, tapi Nabi tak bagi dalam keadaan normal. Nabi tak bagi, melainkan masuk di dalam saf. Baik, ini dalam keadaan tidak ada keuzuran, maka Nabi kata jangan ulang. Bagaimana pula kalau sekiranya ada keuzuran, saf tidak disempurnakan, saf tidak diluruskan? Tadi tak ada uzur ya, hanya semata-mata dia lambat tapi nak dapatkan rukuk bersama dengan Nabi, itu bukan uzur. Sekarang ni contoh pula yang ada keuzuran, kita tengok apa yang ada dalam riwayat ataupun apa yang dibahaskan oleh para ulama. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya menyebut, kana ta'akhuruhum li'udhrin kawaqtil al-hur, har panas, bil masjidil haram fala karahata wala taqsira kama huwa zahir. Ada riwayat yang menyebut, tuan-tuan dan puan sekalian, sahabat Nabi telah, maknanya tidak penuhkan saf kerana panas matahari. Dia cari tempat yang redup, lalu dia pun solat, saf di hadapan masih belum sempurna. Baik, lalu komen daripada para ulama, antaranya adalah Ibn Hajar tadi, adalah pengunduran mereka, maknanya tidak masuk ke saf. Mereka itu siapa? Para sahabat. Li'udhrin, kerana keuzuran, seperti waktu yang panas di Masjidil Haram, maka tidak makruh dan tidak dianggap cuai sebagaimana zahir di dalam riwayat. Azan ke? Sila.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la la haula wala quwwata illa billah. La haula wala la haula wala Allahu Akbar. وبعث مقاما محمودا إنك لا تخلف. Saya habiskan sikit lagi tuan-tuan sekalian. Seterusnya komen Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Imam Syamsuddin Ar-Ramli ini lebih kemudian lagi ulama mutaakhirin daripada mazhab Asy-Syafi'i. Dia kata, na'am in kana ta'akhuruhum an saddil furjah li'udhrin ka waqtil har bil masjidil haram lam yukrah li'adamit taqsir. Benar jika pemunduran, maknanya ke belakangnya mereka tidak masuk ke dalam saf yang di hadapan dan tidak mengisi ruang. Maknanya saf itu ada yang tidak dipenuhkan. Okay. Apa yang dilakukan itu oleh para sahabat menunjukkan bahawa ataupun kerana keuzuran seperti panasnya Masjidil Haram, hukumnya adalah tidak dimakruhkan kerana bukan sengaja dengan pilihannya, sebaliknya kerana ada keuzuran yang menyebabkan mereka buat pilihan begitu. Jadi mungkin kita boleh simpulkan dalam suasana dan masa yang ringkas ini, ketika wabak, kita tidak tahu sama ada kita bawa ataupun kawan kita yang bawa di sebelah. Kita tidak tahu kerana virus ini terlalu kecil. Tetapi kita percaya setakat ini bahawa virus ini ada dan ramai yang telah meninggal dunia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pagi tadi di Sungai Besar, 2-3 jemaah berjumpa, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia cerita keluarganya sendiri, adik-beradiknya, beberapa orang meninggal dunia dalam tempoh 4 minggu, tuan-tuan sekalian. Maka betul perkara ini ada walaupun tak nampak. Dan apapun kita tetap berjaga-jaga dan kita terus melaksanakan ibadah. Jangan risau, apa yang dicadangkan dengan SOP itu dan ini, biasanya kami akan maknanya tanya betul-betul. Kemudian kita akan, kalau boleh, tidak mau ikut di peringkat awal, melainkan kalau terbukti bahawa ia memang ada mudarat. Kemudian kita akan tengok dalil-dalil yang ada daripada Al-Quran, As-Sunnah. Begitu juga dengan pandangan para ulama tentang dalil-dalil itu. Suasana sekarang bukan suasana biasa, tetapi suasana ketika wabak dan ketika ada jangkitan. Maka
Mudah-mudahan kita tenang melaksanakan ibadah dengan SOP yang mungkin kita, kalau boleh janganlah terlalu lama. Ada orang bagi tahu saya, Ustaz, lama tak lama kita kena rasa sebagaimana apa yang berlaku pada zaman Nabi Yusuf. Saya pun terfikir, sungguh jugalah Nabi Yusuf, tuan-tuan sekalian, apa ujiannya selepas dijadikan sebagai penjaga bagi khazanah negeri. Cerita raja mimpi 7 ekor lembu yang kurus, 7 ekor lembu yang gemuk. Ceritanya apa? Takbirnya 7 tahun punya cerita, tuan-tuan sekalian. 7 tahun. Bagaimana mereka bersabar. Kita tidak berdoa sampai 7 tahun, tuan-tuan sekalian, bukan. Cumanya kita mengambil pengajaran-pengajaran itu. Kalau Allah belum izinkan ia hilang, memang tak akan hilang. Kalau Allah izinkan, Allah akan maknanya hilangkan. Tetapi Allah masih ingin untuk kita terus berdoa dan bermunajat kepadanya. Allah masih ingin untuk kita terus melakukan kunut nazilah. Allah masih ingin untuk kita teruskan bacaan Yasin, bermunajat. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walau seketika. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu yang boleh saya kongsikan pada malam ini, sebahagian daripada perbahasan fiqh yang berkaitan dengan ibadah pada musim pandemik COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memakbulkan doa kita semua, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Hakikat keduanya daripada Allah juga. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.